Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Ramadan 4 April. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Sindiket nikah di Thailand cari mangsa. Juga terkena renjatan elektrik semasa tangkap ikan. Susulan sindiket nikah di Thailand yang kembali ditawarkan ekoran pembukaan semula sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad, menggesa pihak berkuasa agama negeri supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membanteras kegiatan itu. Isu berkenaan adalah di bawah bidang kuasa pihak kerajaan negeri, ekoran mempunyai undang-undang tersendiri. Ada sesetengah negeri dilonggarkan, manakala sesetengahnya pula ada yang ambil tindakan. Bagaimanapun, Datuk Idris menasihati supaya orang ramai tidak mudah terperangkap dengan kegiatan berkenaan yang dikhawatiri memberi kesan jangka masa panjang bukan sahaja kepada pasangan tetapi kepada anak-anak. Kita harapkan pihak berkuasa agama negeri ini dapat mengambil tindakan. Tapi yang paling pentingnya, waktu mereka nak buat benda-benda macam ni, mereka kena fikir untuk jangka panjang lah. Kita harapkan tidak memberikan masalah terutamanya kepada anak-anak. Bila dapat nanti, mana kena fikir semua nak buat benda tu, kena fikir di segi sudut untuk jangka panjang. Kita tak nak nanti menjadi mangsanya ialah anak-anak tu sendiri. Oleh itu, kita harapkan benda tu dapat dirojok kepada pihak berkuasa agama negeri. Sebelum ini, berita harian online ada melaporkan sindiket nikah di negara jiran yang menawarkan semula pakej VIP dengan caj sehingga RM50,000 kepada pasangan Malaysia yang ingin berpoligami. Beralih ke isu tersalah waktu azan maghrib di Sabah, Mufti Negeri Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata bagi mereka yang tersalah berbuka puasa kerana mengikut azan itu di radio yang disiarkan awal daripada waktunya, puasanya dikira terbatal dan wajib digantikan setelah berakhirnya bulan Ramadan mengikut hukum syarak. Datuk Bongsu Aziz berkata usaha radio mengumandangkan azan sebagai tanda masuk waktu solat dan berbuka puasa merupakan usaha murni sangat baik, namun radio perlulah lebih teliti dan berhati-hati bagi mengelakkan insiden menyiarkan azan awal daripada waktunya berulang pada masa depan. Bagaimanapun, katanya adalah disarankan kepada umat Islam agar merujuk kepada takwim berbuka puasa yang dikeluarkan pihak berautoriti demi memastikan perkara seumpama ini tidak berlaku lagi. Waktu berbuka puasa adalah bersandarkan kepada terbenamnya matahari berdasarkan nasyarak dan bukannya bersandarkan kepada laungan azan di radio atau seumpamanya serta keadaan langit pada ketika itu. Pada hari pertama umat Islam berpuasa semalam, seorang penyampai stesen radio tempatan di Tawau tersilap menyiarkan azan maghrib 4 minit lebih awal di daerah tersebut dan kejadian itu tular di media sosial sehingga netizen mendakwa ada penduduk tersilap berbuka puasa akibat kejadian itu. Penyampai tersebut, Muhammad Safan Junid, menerusi akaun Facebooknya meminta maaf dan mengakui kesilapannya selain menjelaskan berlaku kesilapan teknikal dengan penyiaran 2 kali azan maghrib iaitu pada 6.16 petang dan 6.20 petang. Manakala di Selangor, polis Kuala Langat menahan seorang lelaki warga Bangladesh pada 10.30 malam tadi kerana dipercayai menceroboh sebuah tadika di Teluk Panglima Garang, Banting. Ketua Polis Kuala Langat Superintenden Ahmad Ridwan Muhammad Nur Elias Salih berkata lelaki berusia 23 tahun itu ditahan di sekitar kawasan Taman Pahlawan Banting susulan laporan polis oleh guru tadika berkenaan Jumaat lepas. Ahmad Ridwan berkata semasa tangkapan dibuat, suspek gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan hasil soal siasat awal disyaki lelaki itu mempunyai masalah kesihatan mental. Suspek direman selama 4 hari dan kini ditahan di lokap Balai Polis Banting IPD Kuala Langat. Kes disiasat di bawah Seksyen 448 Kanun Keseksaan kerana menceroboh yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda sehingga RM3,000 jika disabit kesalahan. Tular di media sosial baru-baru ini sebuah video berdurasi 1 minit menunjukkan seorang lelaki dipercayai warga asing menceroboh masuk sebuah tadika di Teluk Panglima Garang. Di Perak, seorang lelaki warga Myanmar didakwa di Mahkamah Magistrate Gerik hari ini atas pertuduhan
membunuh seorang lelaki senegaranya bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana Sotonei, 26 tahun, tidak memahami pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Nurhayati Muhammad Nasrah. Tone didakwa telah menyebabkan kematian seorang lelaki Myanmar dikenali sebagai Soko. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di lot 9256 Padang Sembai Mukim Gri antara 12.30 tengah hari hingga 3.30 petang 19 Mac lalu. Bagi pertuduhan tersebut, dia didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Tertuduh bersama seorang lagi lelaki Myanmar, Min Aye Min Win, 34 tahun, turut didakwa di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana memasuki Malaysia tanpa memiliki pas yang sah. Mahkamah menetapkan 17 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi memanggil jurubahasa Myanmar. Dua beranak orang asli maut dipercayai akibat terkena renjatan elektrik semasa menangkap ikan menggunakan peralatan diperbuat daripada bateri kereta di Temerloh. Bangsa bapa berusia 45 tahun dan anak lelakinya berumur 16 tahun ditemukan pada 3.40 petang dalam keadaan terbaring di tepi sungai di dalam ladang kelapa sawit di Kuala Krau oleh sekumpulan penduduk kampung. Ketua Polis Pahang Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata kumpulan penduduk tersebut difahamkan mencari mangsa yang berasal dari kampung Paya Sendayan kerana mereka dikatakan tidak pulang ke rumah selepas keluar pada Sabtu. Siasatan awal dengan individu yang menjumpai mangsa mendakwa mereka terjumpa sebuah bateri kereta dan wayar serta peralatan menangkap ikan berdekatan mangsa. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk bedah siasat. Datuk Ramli juga menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan perbuatan yang boleh mendatangkan bahaya atau modifikasi yang boleh merisikokan diri. Baik, isu penjualan minyak bersubsidi kepada kenderaan asing. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP menubuhkan skuad ronda khas bagi memantau ke semua stesen minyak yang terletak di kawasan berhampiran sempadan dalam usaha mengekang rompakan hak rakyat Malaysia. Penguasaan oleh pihak KPDHP sebenarnya sentiasa dilaksanakan pada setiap hari. Jadi pegawai-pegawai penguasa kami berada di semua tempat termasuklah di hotspot tertentu dan sebagainya untuk memastikan pematuhan undang-undang dapat dilaksanakan. Pihak kami juga telah mula memperkenalkan satu skuad ronda khas KPDHP yang akan memantau stesen minyak yang beroperasi di kawasan sepadan supaya memastikan tidak berlaku penjualan produk-produk RON 95 khususnya kepada kenderaan-kenderaan berpendaftaran asing ini. Bagaimanapun katanya, insiden tersebut bukanlah satu perkara baharu dan sudah berlaku sejak dulu lagi. Selain penguatkuasaan daripada pegawai KPDN HAP sendiri, beliau mengingatkan kepada semua pengusaha stesen minyak terutama yang berhampiran sepadan untuk sentiasa mematuhi undang-undang berkaitan penjualan minyak bersubsidi. Sementara itu, Azman berkata orang ramai boleh membuat aduan serta salurkan maklumat sekiranya melihat insiden tersebut di mana-mana stesen minyak. Pihak KPHP amat mengalu-alukan maklumat-maklumat daripada orang ramai supaya pihak kami dapat membantras penyelewengan tersebut daripada terus berlaku ataupun berluasa dalam negara kita. Oleh sebab itu, pihak kami telah menyediakan 6 saluran khusus kepada orang ramai untuk menyalurkan aduan tersebut kepada pihak kami. Jadi pihak kami memerlukan maklumat lengkap supaya siasatan dapat dijalankan dengan cepat, pantas dan juga berkesan. 2-3 hari lalu tular di media sosial beberapa kenderaan pendaftaran asing membuat pengisian minyak RON 95 di Johor Bahru. Kejadian tersebut berlaku selepas pengumuman pembukaan sepadan darat Malaysia-Singapura dibuka 1 April lepas. Baik, selepas ini status pengeluaran KWSP bermula 9 April. Alhamdulillah bertemu lagi. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di Bazar Ramadan perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru, Kelantan mendapati berlaku kenaikan harga makanan antara 50 sen hingga RM2. Peniaga mendakwa mereka terpaksa menaikkan harga berkenaan ekoran peningkatan kos bahan mentah.
Bagaimanapun jelas peniaga mereka sedaya upaya untuk memastikan peningkatan harga itu minima dan tidak membebankan pengguna. Walaupun harga naik, kita tetap beri sedekah lah kat orang-orang jenis susah ke apa. Amal jariah kita tu mesti ada lah. Sikit sebanyak tu ada. Kita nak buat banyak tak boleh juga kita beri gitulah. Selit. Supaya saat ni nak beli hati. Hati ayat ni tak payah kira hati. Tu kita beri lebih. Suka dah lah dianya. Macam-macam itu customer jadi ke repeat sama tu. Walaupun berlaku peningkatan harga, namun sambutan terhadap Bazar Ramadan kali ini dilihat sangat menggalakkan dan kebanyakan pengunjung tetap membeli seperti biasa. Ia ekoran keterujaan pengguna membeli terutama juadah tradisi yang sukar untuk ditemui pada bulan biasa. Kenaikan harga memang ada sedikit kenaikan lah apa semua, tapi kita sedia maklum. Dan ni orang pun maklum harga barang-barang naik apa semua, minyak naik apa semua naik. Jadi mungkin itu untuk jadi inilah untuk peniaga. Berapa hak naik kalau puasa? Saya perhatinya biasanya macam kuih-kuih lah, harga kuih-kuih semua ada sedikit kenaikan belaka dah ni. Mana biasa hak kata 2 riyal jadi 3 riyal lebih 4 riyal. Kalau kuih tu naik tidak banyak. Dalam 5% gitu ya naik. Tidak sangatlah sebab dia orang kata bahan bekal dia pun naik, jadi terpaksa naikkan lah bahagian tu. Jadi rasanya tak ada lah sangat membebankan lah. Antara yang dikesan berlaku kenaikan ialah harga ayam percik yang sebelum ini dijual antara 8 hingga 9 ringgit namun naik kepada 10 ringgit seketul. Roti John pula sebelum ini dijual 6 hingga 7 ringgit naik kepada 8 ringgit. Selain kenaikan membabitkan kuih muih, terutama yang menggunakan telur sebagai bahan utama. Situasi sama berlaku di Bazar Ramadan Ibu Negara. Tinjauan di lokasi tumpuan di Jalan Raja Alang mendapati lauk pauk terutama berasaskan ayam juga berlaku peningkatan sekitar RM1. Antara hidangan makanan yang didapati meningkat seperti nasi ayam bakar dijual pada kadar RM10 bagi hidangan bersaiz besar dan RM6 bagi hidangan bersaiz kecil. Manakala sup dijual pada harga RM7 sebungkus dan ayam bakar madu RM4 bagi setiap jualan. Kenaikan itu bukan hanya disebabkan harga barangan mentah di pasaran pada ketika ini, malah ia turut disebabkan oleh barang lain seperti bekas atau pembungkus makanan. Tahun lepas kami cuma jual RM9 saja. Tahun ni kami naikkan RM1, RM10. Terpaksa naik sebab sekilo harga naik ayam tu RM2 tapi kami naik RM1 saja. Jarang-jarang lah saya dah berniaga dekat 10 tahun pun tak pernah naik harga setinggi ni lah untuk Bazar Ramadan lah. Ada daripada RM6 kita naikkan RM7 sebab barang mentah dah makin naik sekarang. Tahun ni okey sikit lah, laju sikit lah habis. Awal sikit, semalam RM6.5 dah habis lah. Ayam mahal kak. Tu sekilo 18 lah, 17 lah. Kepak kilo RM13. Dah ada sekilo RM17.5. Kita tak jual RM4. Ayam mahal. Namun terdapat juga peniaga yang masih mengekalkan harga lama. Kat ni harga kita memang akan kekalkan. Macam tahun lepas kita jual RM7, tahun ni pun kita kekalkan yang sama. Harga barang memang ada naik, cuma kita boleh kawal dari segi benda-benda lain. Macam kita tolak daripada kos yang lain untuk kekalkan harga yang sekarang. Peningkatan harga dari tahun lepas lah, 50 sen je kat naik lah. Sama dengan harga tahun lepas. Tahun ni agak biasa je lah, harga RM3.5 jugalah. Sementara itu, pengunjung ditemui turut merasai peningkatan harga makanan yang dibeli. Kalau contoh macam kat pasar malam sebelum ni, kalau mi goreng tu biasa kita dalam RM3, RM3.5. Sini saya tengok macam dapat RM1. Bezalah dalam 50 sen ke RM1 jugalah. Macam ayam pun memanglah harga dalam RM4 dan RM1 tapi portion dia kecil. Dia kecilkan saiz tu. Itu untuk yang tu lah sebab saya tak tengok banyak sangat. Tapi macam martabak pun sama gak. Contoh RM4 itu pun tapi memang harga dia macam maintain tapi dia kecilkan saiz. Setakat ni saya tak rasa sangat lah harga tu mahal ke murah sebab saya pun dah lama tak datang bazar kan. Jadi saya beli tu berdasarkan apa yang saya rasa berpatutan je. Menerusi tinjauan pada hari kedua, sambutan terhadap Bazar Ramadan sangat menggalakkan dan pengunjung tetap membeli walaupun ada berlaku kenaikan harga. Sementara itu, ibu bapa dinasihat supaya tidak membawa anak-anak terutamanya bayi ke Bazar Ramadan bagi mengelakkan mereka terdedah kepada jangkitan COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata kawasan sesak yang sempit dengan orang ramai tidak baik kepada golongan itu, terutamanya mereka yang tidak mempunyai
perlindungan vaksinasi. Kalau kita lihat tadi, ada yang agak bersempit-sempit itu memang satu suasana yang sangat tidak baik lah. Dan saya rasa kalau tempat tu agak sempit, terbaiknya jangan bawa anak-anak lah. Ini bukan kita tak nak nanti kita sambut Ramadan dalam keadaan sedih pula dan sibuk di hospital. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengedar kurma di Bazar Ramadan Bagan Serai. Menurut Datuk Dr. Nur Azmi, walaupun negara telah memasuki fasa peralihan endemik, namun kanak-kanak yang masih kecil mudah terdedah kepada bahaya jangkitan COVID-19, terutamanya dalam tempat yang sesak. Dengan jumlah terkini kanak-kanak yang divaksin masih rendah, situasi itu membimbangkan. Data terbaru menunjukkan vaksinasi membabitkan kanak-kanak hanya 38%. Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP boleh membuat semakan status permohonan pengeluaran khas maksimum RM10,000 mulai 9 April ini. KWSP dalam satu hantaran hari ini berkata pencarum tidak perlu mengakses iAccount, mengunjungi kios atau cawangan bagi membuat semakan berkenaan. Ahli boleh membuat semakan sepenuhnya secara dalam talian online melalui portal pengeluaran khas.kwsp.gov.my. Sebelum ini, KWSP mengumumkan permohonan simpanan pengeluaran khas maksimum RM10,000 dibuka bermula 1 April hingga 30 April ini. Pada 16 Mac, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pengeluaran khas caruman KWSP RM10,000 bagi meringankan beban keluarga Malaysia yang masih terkesan susulan pandemik COVID-19. BSN Dana Wakaf Al-Ikhlas. Produk wakaf tunai hasil kerjasama dua entiti itu bakal memberi peluang kepada orang ramai melabur sambil beramal. Melalui produk berkenaan, pelabur berpeluang menyumbang separuh atau 50% daripada jumlah agihan pendapatan dalam inisiatif wakaf tertentu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, Profesor Dr. Amir Shaharudin, pelabur akan mendapat pulangan daripada pelaburan yang dibuat dalam bentuk cash wakaf. Apabila kami dapat cash wakaf tersebut, kita akan agihkan kepada penerima-penerima yang telah kita sasarkan dalam sektor pendidikan, dalam sektor untuk memantapkan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasihlah kepada permodalan BSN kerana telah sama-sama dengan inisiatif Yayasan Wakaf Malaysia untuk menyemarakkan lagi wakaf ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis pelancaran BSN Dana Wakaf Al-Ikhlas membabitkan kerjasama antara permodalan BSN Berhad dan Yayasan Wakaf Malaysia yang dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Apabila penglibatan dari kalangan sektor korporat seperti mana BSN pada hari ini, sudah tentulah dia akan memberikan satu impak yang besar kepada pembangunan dana wakaf yang dikendalikan oleh Yayasan Wakaf ini. Dan insyaAllah wang yang sampai itu kita akan sampai keuntungan-keuntungan hasil daripada projek ini, kita akan menjayakan seperti mana soal pendidikan, sosial, pembangunan komuniti, kesihatan dan sebagainya. Pelabur boleh melabur dalam BSN Dana Wakaf Al-Ikhlas pada harga tawaran 25 sen seunit yang telah bermula sejak 25 Mac sehingga 14 April 2022 melalui laman web www.pbsn.com.my dan boleh juga melalui cawangan-cawangan utama BSN. Rakyat Palestin bertemu. Malam kedua Ramadan di Baitul Maqdis dicemari dengan insiden pertempuran antara rakyat Palestin dan polis Israel. Kejadian yang menyebabkan 11 orang cedera itu berlaku ketika umat Islam berkumpul di luar Kota Lama Bandar berkenaan selepas menunaikan solat tarawih. Polis Israel bertindak melemparkan gas pemedih mata di hadapan pintu Damsyik, lokasi di mana rakyat Palestin berkumpul. 10 individu ditahan kononnya merusuh dan menyerang pegawai dengan botol sehingga menyebabkan kecederaan. Suasana bertukar kecoh dan menyaksikan pergaduhan antara rakyat Palestin dan polis Israel. Visual dari AFP juga memaparkan rakyat Palestin dikasari dan cuba diusir dari kawasan terbabit oleh Zionis.
Insiden seumpama ini kerap berlaku ketika Ramadan, di mana tahun lepas pertempuran sama berlaku antara tentera Israel dan rakyat Palestin sehingga menyebabkan konflik dahsyat antara Israel dan Hamas di semenanjung Gaza. Baru-baru ini 3 pemuda Palestin terbunuh dalam pertempuran senjata dengan tentera Israel di Jenin di tebing barat. Buat pertama kali dalam sejarah, lebih 1,000 umat Islam di New York menunaikan solat tarawih di kawasan terbuka di Times Square. Terdahulu, kawasan yang menjadi pusat tumpuan orang ramai itu juga turut dijadikan lokasi iftar secara berjemaah dengan agihan sebanyak 1,500 pak makanan. Bacaan Al-Quran dan tazkirah turut disampaikan kepada jemaah. Ia berjaya dianjurkan selepas diiklankan melalui media sosial sebagai solat tarawih yang pertama kali diadakan di Times Square. Terdahulu, pelbagai reaksi disuarakan di media sosial, termasuklah pandangan bahawa lokasi itu tidak sesuai memandangkan ia merupakan kawasan yang sibuk dan bising. Ada juga yang bimbang dengan keselamatan umat Islam susulan serangan Islamofobia DAS yang semakin serius sejak akhir-akhir ini. Menurut penganjur majlis berkenaan, solat tarawih di lokasi ikonik itu bagi menyampaikan mesej kepada rakyat Amerika bahawa Islam adalah agama kedamaian. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres mendesak satu badan bebas menyiasat kematian penduduk awam Ukraine di bandar Bucha. Ia berikutan pihaknya terkejut dengan gambar-gambar memaparkan mayat-mayat yang bergelimpangan di bandar tersebut. Pendakwa raya Ukraine memberitahu sekurang-kurangnya 410 mayat orang awam ditemui di kawasan berkenaan yang terletak tidak jauh dari ibu negara Kiev. Pun begitu, Kementerian Pertahanan Rusia menafikan terlibat dalam sebarang bentuk pembunuhan orang awam khususnya di Bucha. Sementara itu, Al Jazeera melaporkan serangan tentera Rusia di Kharkiv telah meragut nyawa sekurang-kurangnya 7 orang dan mencederakan 34 orang. Pejabat pendakwa raya tempatan turut melaporkan 3 kanak-kanak antara yang parah. Memetik PBB, serangan ketenteraan Rusia ke atas Ukraine setakat ini telah mengorbankan sekurang-kurangnya 1,417 orang. Bagaimanapun, bilangan kematian sebenar berkemungkinan lebih tinggi memandangkan statistik kematian dari bandar Mariupol dan Irpin masih belum jelas. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa menggesa agar kerajaan perpaduan diwujudkan bagi menangani krisis ekonomi yang melanda negara itu. Tawaran kepada pihak pembangkang itu juga dibuat selepas 26 Menteri Kabinet meletakkan jawatan. Peletakan jawatan secara beramai-ramai itu dibuat pada malam Ahad ketika protes dan demonstrasi kian memuncak walaupun perintah berkurung diisytiharkan pada Jumaat lepas. Turut meletakkan jawatan 3 ahli keluarga Rajapaksa dan Gabenor Bank Pusat Sri Lanka, Ajit Nivat Kabral. Rajapaksa berkata sudah masanya mereka bergabung untuk mencari penyelesaian terhadap krisis ekonomi yang kian meruncing ekoran kejatuhan saham yang mendadak. Negara pulau dengan populasi 22 juta penduduk itu dilapor syarat dengan hutang, malah bergelut untuk membayar import bahan api disebabkan oleh krisis pertukaran asing. Inflasi negara itu juga meningkat dan rakyat mengalami kekurangan makanan, bahan api dan ubat-ubatan. Terdahulu, protes dan demonstrasi memenuhi jalanan di bandar dan kampung mendesak agar Rajapaksa berundur. Desakan itu juga turut dibuat menerusi laman sosial sehingga memaksa kerajaan melaksanakan sekatan internet. Shanghai tetap mempertahan polisinya untuk mengasingkan bayi dan kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 daripada ibu bapa mereka walaupun mendapat tentangan hebat. Langkah itu dibuat ketika negara terbabit bergelut dengan peningkatan kes harian COVID-19. Bantahan terhadap polisi itu banyak disuarakan di media sosial dengan menganggap bahawa ia tidak masuk akal, malah menafikan hak sebagai ibu bapa. Di bawah peraturan itu, jika kanak-kanak yang positif COVID-19 berumur 7 tahun dan ke bawah, mereka akan dirawat di pusat kesihatan awam, manakala kanak-kanak 7 tahun ke atas dan remaja akan menjalani isolasi di pusat kuarantin. Namun jika anak-anak dan ibu bapa disahkan positif, mereka dibenarkan untuk tinggal bersama. Kira-kira 25 juta penduduk Shanghai iaitu bandar terbesar di China kekal di bawah perintah berkurung di lokaliti tertentu bagi mengawal jangkitan. Hari ini Shanghai merekodkan 9,000 kes baharu daripada jumlah keseluruhan 13,000 kes yang direkodkan di seluruh negara.
Bagaimanapun pihak berkuasa memberi jaminan arahan perintah berkurung tidak akan dikuatkuasakan di seluruh wilayah itu. Kerajaan komited meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar dengan melaksanakan inisiatif penyediaan 5G runcit bagi memudahkan akses yang lebih pantas dan berkualiti serta dapat mempertingkat kualiti perkhidmatan internet dalam bangunan bagi membantu komunikasi secara dalam talian. Sekian berita Al-Hijrah, ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berterawih.